ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Datuk-datuk, tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup kita supaya kita tidak tersasar dan tersesat jalan. Demikian juga dengan perutusan para nabi yang memberi pedoman supaya dapat melihat secara betul bagaimana dilaksanakan yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Pada tengah hari ini saya nak kongsikan dengan tuan-tuan satu ayat Al-Quran di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, dan aku tidak menghendaki daripada mereka sebarang rezeki, dan aku juga tidak mahu mereka memberi aku makan. Ayat ini, tuan-tuan perempuan, adalah berkenaan dengan rahsia kewujudan. Rata-rata manusia akan berbicara tentang maksud kewujudan yang di atas muka bumi ini dan apa tujuannya. Atau dalam bahasa lain disebut, tiga persoalan yang akan sentiasa berlega di dalam pemikiran seseorang itu ialah man ana, siapa saya, wa min aina ji'tu, dan daripada mana aku datang, wa ma masiri ba', dan ke arah mana saya nak pergi. Justru itulah kita dapat lihat pelbagai ideologi dan ism yang lahir, dan kesemuanya adalah bagi menjawab persoalan utama ini. Justru itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas menceritakan melalui ayat yang ke-56 dan 57 surah Az-Zariyat ini tentang tujuan ataupun rahsia kewujudan kita. Yang pertamanya ialah tentang siapa kita. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dijadikan secara kejadian yang luar biasa, tetapi kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan penciptaan yang sempurna. Dan kalau difikirkan, inilah hakikat kewujudan kita. Kita tidak lahir dengan sendiri, tetapi ada yang menciptakan dengan penciptaan yang sempurna ini. Dan pengkhabaran ini kita dapat melalui firman pencipta itu sendiri. Kita dimaklumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara jelas ia menunjukkan kelemahan, kerendahan dan juga kekurangan kita berbanding yang menciptakan kita. Justru itu seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan dua di antara makhluk Allah yang diciptakan, iaitu jin dan juga manusia. Kemudian menceritakan pula tentang apa peranan ataupun objektif yang perlu dicapai di dalam kehidupannya. Apatah lagi kita sedia maklum, kalau tidak diberitahu, maka pelbagailah cara-cara orang memenuhi ruang-ruang kehidupan mereka. Kita dapati sejak manusia pertama Nabi Adam AS wujud di atas muka bumi ini, pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam sampailah ke kita pada hari ini. Ada yang tersesat, ada yang benar, dan pelbagai. Justru itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala beri amaran bahawa Allah Ta'ala suruh beribadah ini tidak ada apa-apa kepentingan, tidak ada apa-apa benefit pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, ianya akan memberi kesan
dan mendapat keuntungan pada kita, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala terus menegaskan, ma uridu minhum min rizqin, aku tak mau apa-apa rezeki pun, dan aku tak mau kamu beri makan pun kepadaku. Inilah satu pernyataan yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kita merasakan bahawa ibadah yang difardukan kepada kita itu, yang untungnya kita, bukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau semua orang menjadi baik seluruh dunia, daripada dulu sampailah ke hari kiamat, kekuasaan dan kerajaan Allah Ta'ala tidak akan naik. Kalau semua jadi kafir dan kufur, kerajaan Allah tidak kurang ataupun lemah. Kerana kerajaan Allah bukan seperti manusia. Kerajaan kita memerlukan sokongan dan dokongan. Tanpa penyokong, tanpa pengundi, kerajaan berubah ataupun runtuh, ataupun tidak kuat. Tetapi Allah Ta'ala melalui ayat ini terang-terang Allah Ta'ala nyatakan, tidak ada apa-apa lebih pun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita mengabdi diri kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dalam hadis yang lain, Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, melaporkan Allah Ta'ala berfirman, ya bna Adam, wahai anak-anak Adam, tafarraq li ibadati, lakukanlah beribadatlah kepadaku. Amla sadrak ghina, kau lakukan ibadat, nanti aku beri kekayaan jiwa. Wa asaddu faqra, dan aku akan penuhi dirimu supaya tidak hidup dalam keadaan melarat dan miskin. Wa illa taf'al, kalau kamu tak beribadat, malaktu sadrak syughlan, kalau kamu tidak beribadat, aku akan jadikan kau sibuk memanjang. Walam asaddu faqra, dan aku tidak jadikan engkau cukup dengan apa yang kau dapat dalam kehidupan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Tirmizi. Maknanya dengan beribadat kita akan rasa lapang, tenang, dan rezeki yang ada cukup. Sebaliknya kalau tidak, maka dia akan sempit dada dan sentiasa rasa tak cukup apa yang dia dapat selama hidupnya. Justru itulah kita dapat lihat juga apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum, dalam surah An-Nur. Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala janji ni, janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, iaitu melakukan ibadah dan juga melakukan aktiviti-aktiviti yang baik, bahawa mereka akan diberi untuk memimpin dunia ini sebagaimana umat-umat terdahulu seperti Nabi Sulaiman dan Nabi SAW dan sekalian para nabi yang lain. Pada keuntungan yang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebutkan dalam surah An-Naml, man amila salihah min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sesiapa yang beramal soleh, sama ada lelaki ataupun wanita, dan dia kekal dalam keadaan beriman, maka aku akan jadikan dia beroleh kehidupan yang baik, dan kami akan beri mereka balasan yang sangat baik melebihi apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini. Sebaliknya tuan-tuan, kalau kita tidak melakukan amal-amal ketaatan, akan dapat sesuatu yang buruk. Kerana kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kita mengimani dan berpegang bahawa usaha akan dapat hasilnya. Bertepatan dengan firman Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan dapat balasan. Begitu juga bagi pelaku kejahatan juga akan mendapat balasan keburukan. Dalam surah Taha, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala kadzalik qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Sesiapa yang berpaling daripada ajaranku, peringatanku, daripada Al-Quran, maka akan diberikan kehidupan yang sempit dan susah kepadanya. Pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka mereka akan mengadu, kenapa ya Allah, aku dulu di dunia celik, tetapi di akhirat ini kenapa dibangkitkan aku dalam keadaan buta? Maka Allah Ta'ala jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ini adalah kerana dulu aku bagi dah peringatan dan juga ayat-ayat, kau buat tak tahu saja. Fakadzalikal yauma tunsa, maka rasakanlah pada hari ini aku tak peduli dah. Inilah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, bila kita telah diberi amanah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mesti lakukan dengan baik seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Generasi terdahulu, kalau kita lihat para sahabat, mereka berusaha bersungguh-sungguh supaya dapat melaksanakan segala tuntutan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apatah lagi ibadah yang disebut di dalam surah Az-Zariyat ini bermaksud az-zull wal khudu' wal inqiyad, iaitu kerendahan diri, penyerahan secara total kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun kalau Imam Ibn Taymiyah menyebutkan, dia bermaksud khudu' wa hubb, ketundukan dan kecintaan, ketundukan daripada makhluk kepada Khalik, kepada Allah Ta'ala, dan kecintaan daripada Khalik kepada makhluk, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ia bermaksud bila kita tunduk, kita patuh kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan seperti mana maksud ataupun definisi ibadah, maka Allah Ta'ala akan memberi balasan dengan penuh kasih sayang kepada makhluknya yang taat ini. Sebab itulah balasan bagi orang yang taat ialah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi ibni Adam. Sepanjang hidup tak pernah kita lihat, tak pernah kita dengar, tak pernah kita terfikir bagaimana nikmat yang hebat akan diberikan kepada orang yang taat kepada Allah, iaitulah syurga jannatul ma'wa, jannatul na'im. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Rub'i bin Amir misalnya, dalam satu dialog dengan Maharaja yang membicarakan tentang Islam dan juga apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dengan tegas beliau pernah menyebutkan, innama tu'isna linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatillahi haqqah, min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, min jawril adyan ila adlil Islam. Bahawa ibadah ataupun pengabdian diri kepada Allah yang dibawa oleh Nabi SAW ini adalah untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan kepada sesama manusia. Sebab kalau seseorang itu ada kekosongan dalam jiwanya, dia tidak mengabdi diri kepada Allah, maka vacuum yang ada dalam dirinya itu akan dipenuhkan oleh anasir pengabdian kepada makhluk yang lain. Kan kita biasa jumpa di dalam Al-Quran, antaranya Allah Ta'ala sebutkan, apakah kamu menjadikan hawa nafsu kamu sebagai Tuhan? Maknanya kalau tidak kita memperhamba diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kekosongan itu akan diambil oleh makhluk lain, termasuklah hawa nafsu. Kalau dari segi manusia, kita lihat juga Fir'aun pernah mengaku, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang besar. Maka orang-orang yang tidak mengabdi diri kepada Allah, tidak merenung kebesaran Allah pada makhluk-makhluk yang ada ini, akan tersesat jalan, sudahnya menjadikan makhluk sebagai sembahan-sembahannya. Maka inilah dinyatakan oleh Rub'i bin Amir, bahawa Islam datang adalah untuk mengeluarkan manusia daripada perhambaan kepada manusia, sesama manusia, kepada perhambaan secara penuh tulus kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wa min jawril adyan ila adlil Islam, daripada kesesatan, kezaliman, izm-izm yang ada kepada keadilan Islam.
wa min dhiqid dunya ila si'atil akhirah, dan daripada kesempitan hidup di dunia ini kepada keluasan wawasan hidup di akhirat nanti. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, inilah peranan yang sepatutnya kita lakukan setiap hari. Daripada kita bangun tidur sehingga tidur semula, ataupun dalam arti kata lain 24 hours kita mesti penuhkan untuk mengabdi diri kepada Allah. Ia bermaksud ada dua kategori ibadah. Sama ada ibadah khusus yang kita kenal ianya sebagai ibadah, seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran dan sebagainya, zikir, wirid. Dan juga ibadah umum, iaitu semua perlakuan, perbuatan yang menepati syarak dan ianya diterima sebagai ibadah. Barulah kita dapat menjadikan ianya sebagai ibadah seperti mana yang diwajibkan untuk kita lakukan kepada Allah. Jika tidak, maka akan banyak kekurangan. Sebab kalau kita nak kira bilangan minit ataupun jam kita beribadah satu hari, sangat sedikit. Kalaulah kita katakan satu hari kita sembahyang untuk 5 waktu itu 1 jam, maka dalam 24 jam tu hanya 1 jam sahaja kita peruntukkan untuk beribadah. Ataupun kalau kita kira macam yang dikira di dalam Pemat 991 yang memperuntukkan minimum 857 jam 1 tahun itu, kalau kita servis sepanjang 26 tahun ataupun 30 tahun, kita hanya menggunakan dalam 6 tahun saja untuk beribadah. Lagi 24 tahun untuk aktiviti-aktiviti lain. Itu kalau umur 70, 75, 76 lebih kurang. Sebab itulah bila kita sebut pengabdian kepada Allah, maknanya ibadah yang kita perlu bawa untuk menjadi modal senang nak masuk syurga besok ialah ibadah secara keseluruhannya, ibadah umumiyah ataupun ibadah khususiyah. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, untuk akhirnya marilah kita memanfaatkan keberadaan kita, kesihatan yang masih ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan melakukan ibadah kita akan rapat dekat dengan Allah Taala. Dan Allah Ta'ala kata, amalan yang paling aku suka yang dilakukan oleh hamba-hambaku ialah kefarduan yang telah aku wajibkan mereka lakukannya. Dan ketika itu, bila mereka telah melakukan perkara yang fardu itu, maka aku akan kontrol tindakannya, tutur katanya, dan segala hatta kakinya yang melangkah pun aku akan jaga orang-orang ini. Penjagaan Allah kepada makhluknya bukan hanya penjagaan daripada perkara-perkara negatif, takut ular, kala, kemalangan dan sebagainya, tetapi penjagaan itu bermaksud penjagaan sampai senang nak masuk ke syurga, kerana Allah Ta'ala ridha. Sama seperti Allah Ta'ala ridha kepada sahabat-sahabat, kepada para anbiya, sampai Allah Ta'ala rekodkan di dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala declare terus terang bahawa Allah ridha mereka. Bila Allah ridha, maknanya mereka telah ada peluang untuk masuk syurga dengan mudah. Nabi SAW menyebutkan irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah peluang 5 sebelum 5 yang lainnya datang. Justru dengan kesempatan yang kita ada ini, waktu hayataka, kata Nabi, sebelum mautika, waktu hidup sebelum engkau mati, waktu firaghaka qabla syughlika, waktu engkau ada masa sebelum engkau sibuk memanjang, waktu syababaka qabla haramika, waktu engkau muda dan sihat sebelum engkau nyanyuk dan tua, sihataka qabla saqamika, waktu engkau sihat sebelum engkau jatuh sakit, serta ghinaka qabla faqrika, waktu engkau kaya sebelum engkau jatuh miskin. Jadi marilah kita sama-sama mengambil kesempatan di ruang yang ada dalam kehidupan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan segala
segala yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya kita dekat dengan Allah, dan di akhirat kita akan mudah masuk syurga insya-Allah. Cukuplah sekadar itu. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.